Cuma hari ini juga saya dipahamkan bahawa seorang, ni satu lagi, saya nampak gayanya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang kerajaannya begitu serius untuk membentas gejala rasuah ataupun korupsi. Kerana hari ini saya diberitakan dari Putrajaya, seorang bekas pegawai khas pada menteri telah pun ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana disyaki meminta wang rasuah berjumlah 25,000 daripada seorang individu. Katanya adalah wang sogokan itu sebagai dorongan untuk mendapatkan surat kelulusan permohonan taraf kewarganegaraan. Ini keadaannya, saudara. Orang susah, orang minta tolong, maka mereka minta wang sogokan dan sebagainya. Menurut sumber, lelaki berusia dalam lingkungan 40-an tahun itu ditahan jam 5 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ipoh Jabat SPRM Putrajaya. Suspek yang juga penjawat awam disyaki telah meminta wang rasuah daripada seorang lelaki tempatan yang membuat permohonan taraf kewarganegaraan terhadap anak kandungnya pada tahun 2019. Jadi pada Jun lalu, suspek telah menghubungi individu tersebut yang memohon taraf kewarganegaraan bagi anaknya sejak tahun 2015. Ya, warga negara tersebut, anaknya tak dapat kewarganegaraan. Dia adalah warga negara. Jadi kata lelaki tersebut, kata ceritanya lah, dia akan membantu tapi bayarlah 25,000. Ya Tuhan. Itulah keadaan saya. Dan suspek akhirnya memaklumkan bahawa surat kelulusan permohonan taraf warga negara telah ada padanya. Hebat hubungan dia ni. Dia sebagai pegawai khas pada menteri, saudara. Dan meminta individu terlibat membayar wang berjumlah 25,000 sebelum menyerahkan surat kelulusan itu. Penahan suspek dibuat hasil pendedahan dan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar SPRM menyiasat berhubung amalan rasuah oleh segelintir pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi susulan penahan itu, Magistrate Irza Zulaikha Rohainuddin telah membenarkan suspek diraman selama 3 hari bermula semalam setelah pihak SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Sementara itu, Pengarah Bahagian Perisikan SPRM, Datuk Azmi Kamruzaman, mengesahkan penahanan lelaki tersebut bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A Akta SPRM 2009. Jadi pegawai menteri itu bukan menteri sekarang, menteri yang lalu. Aduh. Saya dah cakap semalam, berderit macam mana kata Datuk Anwar Ibrahim. Anda bercakap soal korupsi dan sebagainya, tunggu. Akan berderitlah nanti, akan ke mahkamah. Berderitlah nanti menjadi kluster mahkamah. Saya nampak bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim serius kali ini. Serius saya nampak bahawa beliau akan memerangi korupsi ini sampai ke akar umbi. Cuma sekarang ni, tiba-tiba tak habis lagi rupanya. Saya ingat isu 2 tanah di Terengganu tu dah usai. Tiba-tiba hari ini tular lagi di media sosial bagaimana misteri 3 lot tanah milik Perbadanan Pembangunan Ekonomi milik Kerajaan Negeri Terengganu PMIT, katanya pada 13 Oktober 2015 kerajaan pimpinan Datuk Samsuri telah membeli 1 lot tanah bagi tujuan pembangunan dengan harga lebih RM930,000. 3 lot tanah sebut, saudara. Tanah sebut terletak di lokasi yang agak strategik dalam kawasan Bandar Kuala Berang di Terengganu, saudara, iaitu di hadapan pejabat daerah Hulu Terengganu dan ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu, katanya. Tanah itu kemudiannya dipecahkan kepada 3 lot. Lot 50136, 50137 dan 5038 pada tahun 2017 untuk pembangunan hartanah atau sewaan perniagaan. Dan PMIT mengeluarkan iklan request for proposal kepada pihak yang berminat untuk menyewa tanah tersebut pada Oktober 2018. Bagaimanapun, pada 15 Oktober 2019, 2 lot tanah itu iaitu 50136 dan 50137 telah ditukar hak milik kepada Puan N.A. Yang beralamat di Kuala Berang, saudara. Saya tak boleh ceritakan nama penuh. Nanti saya kena saman nanti, saudara.
Dan lot yang ketiga juga turut bertukar hak milik kepada individu yang sama pada 4 Jun 2020. Artinya semua tanah itu milik pada Puan N.A. Yang agak menjadi misterinya, Puan M.A. ini adalah isteri kepada seorang mantan Esko Kerajaan Negeri Terengganu. Dan beliau juga ada kaitannya dengan PMIT. Jadi dalam keadaan begini, saya kira Suruhanjaya Pencegahan Rasuah pasti akan masuk menyiasat tentang kedudukan tersebut. Sebab itu saya kata saya akan berderet lagi orang politik yang dibawa ke muka pengadilan. Saya tak boleh nak cerita secara jelas semua saya, kerana benda ini masih dalam siasatan. Hanya sekadar bila ditularkan benda begitu, saya baca pun saya berhati-hati. Saya tak boleh menerjah atau menyatukan hukuman saya. Bagi saya satu saja, siapa saja yang disiasat oleh SPRM, kita harus berlapang dada tunggu. Jangan kita mengatakan dia bersalah, biarlah mahkamah menentukan. Sebab itu banyak teman-teman bertanya dengan saya, bagaimana dengan kedudukan semalam perbicaraan Presiden PBM Tan Sri Muhyiddin. Kenapa saya tak mengulas dengan lebih lanjut? Kononnya katanya ada 4 tuduhan melibatkan wang ratusan juta. Saya kata saya tak boleh mengulas. Kerana perbicaraan masih berjalan dan keputusan tentang perbicaraan tersebut akan diketahui pada 15 Ogos. Kita biarlah mahkamah buat keputusan. Jangan kita mewujudkan persepsi yang bukan-bukan. Kita harus adil, saudara. Selalu saya tekankan, no one is guilty unless proven by the court. Tidak boleh kita menjatuhkan hukuman seseorang itu bersalah, melainkan setelah dibuktikan oleh mahkamah. Saya agak begitu, saudara. Jangan kita dengar saja terus jatuh hukum. Sebab itu bila saya dapat keadaan ini, sebab saya kata misteri. Misteri bagaimana tanah itu boleh dipindahkan. Sedangkan tanah itu adalah milik kerajaan negeri dan dipindahkan pada orang yang ada hubung kait. Ini yang dikatakan kroning. Di sinilah peperangan atau usaha yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan Kerajaan Madani untuk membentas KKN dari dulu lagi, saudara. Korupsi, kronisme dan nepotisme. Bila ini berlaku ketirisan, berlaku ketidakadilan pada rakyat. Jadi wang, harta rakyat kadang-kadang dirampok sebegitu mudah oleh mereka yang mempunyai kuasa. Mungkin sebab itulah mereka berlumba-lumba untuk menggapai, nak mendapatkan kuasa untuk mencari kedudukan. Jadi bila mereka nak mencari kedudukan, layanannya ataupun saranan kononnya demi rakyat. Demi bangsa, demi itu, demi ini. Akhirnya bila rakyat terpesona dengan unjuran yang mereka lakukan, diangkat sebagai pemimpin, apa yang terjadi? Satu demi satu kejahatan berlaku. Bagaimanapun kita harap biarlah semua itu diadili oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kita lega-legakan sedikit, kita tengok sebelah negara jiran kita. Ini perlu saya jelaskan juga, saudara. Rupa-rupanya sekarang ni calon Perdana Menteri Thailand, partinya menang. Tapi masih belum menang seabsahnya, sebab dia cuma dapat lebih kurang 312 kursi saja, sedangkan diperlukan 360. Dan apabila beliau memerlukan sokongan daripada para senator, besok adalah hari pengundian. Dan hari ini dari Bangkok saya menerima berita mengatakan calon Perdana Menteri Thailand iaitu Pita Limjaroenrat akhirnya Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun menggantung kemenangannya dan dikatakan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen selepas SPR membawa kesnya ke Mahkamah Perlembagaan sehari sebelum parlimen mengadakan pengundian untuk memilihnya sebagai Perdana Menteri yang baru. Jadi saya melihat besar kemungkinan, saudara, kalau boleh elakkan untuk kita berada di kota Bangkok, kerana besar kemungkinan ini akan mengundang masalah di kota Bangkok. Teman-teman, kalau ada berhasrat hujung minggu ni nak pergi ke negara jiran tu, tunggu dulu. Kerana keadaan belum tahu lagi. Apabila SPR memutuskan untuk merujuk kes pegangan saham Pita ke Mahkamah Perlembagaan, kerana di Bangkok, di Thailand, seseorang yang nak bertanding jawatan, dia tak boleh memegang apa-apa jawatan dalam syarikat. Berbeza dengan kita, saya. Dia katanya Pita memiliki lebih kurang 42,000 saham dalam syarikat awam yang disenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur, Bursa Saham di Bangkok, itu syarikat ITV.
ketika beliau mendaftar untuk bertanding pada pilihan raya umum 14 Mei lalu. Jadi, undang-undang Thailand, saudara, individu yang memiliki saham dalam syarikat media dilarang bertanding dalam pilihan raya. Dalam satu kenyataan, SPR Thailand memaklumkan pihaknya akan merujuk kes Pita kepada Mahkamah Perlembagaan dan mengesyorkan beliau digantung sebagai ahli parlimen sementara menunggu keputusan mahkamah.